Testing, testing. Full course yellow in 5, 4, 3, 2, 1. FCY board out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Baik. Terima kasih sekali lagi. Hari ini kita bersama lagi dalam full course yellow daripada SSAD di Bandar Aztec. Kalau tak tahu Bandar Aztec di mana, Bandar Aztec ada di sebelah Sepang Sikit. Okey, sebelah Sepang Sikit. Selamat malam semua. Zaid ada, Harun Marasi ada, Angah ada, Mak Pali ada, Michael. Hai Michael daripada KK. Okay. Hi Nick. Okay. Good night everybody. Okay. Apa khabar semua? Harap semua sihat. Terima kasih banyak sebab teruskan bersama saya di full course yellow. Untuk hari ni episod yang ke 8, okay? Episod yang ke-8. Episod yang ke-8 tapi sebenarnya 7 lah sebab ada satu episod sepatutnya kita live daripada MSF punya championship dinner tapi ada masalah connection so kita tak dapat live. Okay? Hai Kempro, tak laju acah-acah je. Tu ini panjang betul nama tu. Syah Sabok, Cik Zamri je. Terima kasih. Baik. Okey, pada semua terima kasih banyak sebab menyokong full course yellow. Dan daripada awal lagi, katalah kita recap sikit daripada episod yang pertama. Episod pertama kita ada pengenalan, introduction kepada SSAD. Okay, siapa SSAD? And then saya introducekan diri saya. Okay, kemudian kita ada defensive driving. Kenapa mesti ada defensive driving? Lepas tu kita pergi ke saya bawa tuan-tuan, saudara-saudara semua, kawan-kawan semua pergi ke dalam simulator. Kita pergi apakah benda-benda yang selalu orang di luar sana, pengguna-pengguna jalan raya sana buat, selalu benda-benda yang membahayakan, okay, merisikokan, yang boleh meningkatkan risiko kemalangan jalan raya. Lepas tu kita pergi kepada introduction to racing. Lepas kita ada introduction to racing, kita ada kita ada introduction to racing, kita ada di sini kita ada buat racing gears ataupun racing equipment. Okay. Selepas daripada racing equipment, hari Selasa baru ni saya Waalaikumsalam Rid. Hari Selasa baru ni saya bawa saudara semua kita ke apa yang ada di SSAD, especially apa yang ada dalam kelas racing yang kita panggil ataupun yang okeylah ramai yang tanya, yang agak popular, iaitu dari kita punya SSAD Racer Development. Kita ada 3 steps to race. Okey, apa yang ada 3 steps to race ada dekat dalam kita punya episod 7 yang baru ni hari Selasa. Macam mana apa yang ada dalam step 1, basic lah semua-semua, and then apa yang kita ada ke dalam step 2, kita ada advanced cornering. Okay. Hai Cik Farid. Okay. Cik Stewart. Okay. Kita ada di step yang kedua, SSAD Racer Development Program 3 steps to race. Di step kedua kita ada advanced cornering, macam mana steering work dan sebagainya. Kemudian kita ada yang ketiga, kita ada di step 3, kita ada macam mana kita nak tahu racing line, macam mana kita nak buat racing line. Kemudiannya kita ada racecraft. Okay. So itu antara yang ada dalam SSAD, apa yang kita offer 3 steps to race. Okay. Selepas dari 3 steps to race tu, kita akan ada one-on-one coaching. Okay. Terima kasih banyak sebab alhamdulillah sambutan menggalakkan. Alhamdulillah ramai yang bertanya saya, ramai yang menunjukkan minat, ramai yang PM dan sebagainya. Terima kasih banyak. Okey, sebab saya harap kita di SSAD dapat membantu
tuan-tuan dan kawan, saudara-saudara semua untuk berlumba. Kita tahu berlumba ni adalah satu hobi ataupun melibatkan kos yang sangat tinggi. Tetapi dengan kita percaya dengan guide yang betul, dengan step by step, so kita boleh kita boleh reducekan banyak kos. Okey, banyak kos kita boleh cuba bantu untuk reducekan. Okey, malam ni kita ada sebagaimana yang saya dah share dalam saya punya poster pagi tadi. Okey, kita akan ada 2-in-1 topik. Okey, 2-in-1 topik. Iaitu satu is racing team and then satu lagi ialah sponsorship. Okey. Saya suka sangat nak share kepada semua. Okey. Step by step daripada kita nak pergi race dan sebagainya, dah masuk kelas dan sebagainya, dan apa yang kita perlu buat. Of course, bila kita nak keluar, kita nak pergi race, walaupun dalam di mana-mana level sekalipun, pergi ke grassroots ke, pergi ke even track day sekalipun mungkin, kita perlukan team. Okay? Kita perlukan team. Ada juga yang tidak perlukan team, maksudnya dia pergi sendiri, dia pergi sendiri, bawa kereta, lepas tu masuk dekat pit, dia clear barang apa semua, dia register apa semua, okay fine. Itu boleh dibuat sendiri. Tetapi walau macam mana pun, kereta kalau ada apa-apa nak maintenance ya, macam contoh nak maintenance kereta, nak tukar minyak hitam lah apa semua, dan itu yang kita buat sebelum tu. Tapi sebaik-baiknya kita ada team yang boleh bantu untuk kita at least mungkin ambilkan time ke, mungkin tengokkan cek angin tayar ke, ataupun dan sebagainya, macam-macam. Okay? Jadi memang adalah perlu untuk ada satu team ataupun satu pasukan ataupun satu group of crew. Okay? Encik Johan, okay. Group of crew. Okay. Apa ataupun kenapa perlunya kru? Sebab boleh membantu dan kita pun boleh bersama-sama. Sebab kru ni macam contoh ya, saya nak ambil nak share sikit. Kalau kalau tuan-tuan, kalau kawan-kawan tengok tahun lepas, alhamdulillah kita ada SSAD and Associates punya kru, kita ada team. So apa yang kita buat? Sebab bila kita berlumba ni sangat luas dia skop. Okey, sangat luas dia skop. Dia bukannya boleh pergi berlumba sahaja. Dia ada kru yang tolong jaga kereta, tolong jaga tayar, tolong buat logistik, tolong runner, tolong dapatkan makanan, tolong siapkan makanan dan macam-macam lagi. Jadi itu sebabnya kenapa kita perlukan sebuah team, racing team. Jadi biasanya kalau misalnya racing team ni, kalau yang baru-baru, dia ni biasa dia dengan kawan-kawan, tolong sana, tolong sini, and then kita 4-5 orang, okeylah dia tolong sini, ataupun daripada grup tu datang daripada sebahagian besarnya daripada workshop, mekanik yang buat kereta tu sendiri. Okay, tapi still it's called a team. It's called a team. Dan apa yang bagi orang yang nak berlumba ataupun bagi owner team ataupun bagi kita macam setiap benda yang kita ada group, biasanya kita akan ada mesti ada satu ketua. Okay. So apa yang perlu ketua ni buat? Ketua ni perlu buat dia perlu segregate kerja. Okay, segregate kerja. Kita kena buat plan. Sebelum katalah 2 minggu lagi kita akan ada race grassroots, contoh di mana, dekat Datuk Sagu ke, MMC ke, ataupun kata 2 minggu lagi kita ada MSF, 2 minggu lagi kita ada MCS. Okey, jadi as a team, dan ketua dekat team biasanya normally is principal lah. Okey, principal team tu biasanya dia akan manage. Okey, dia akan manage, dia kena ada satu organisasi, carta organisasi,
siapa ketuanya, and then apa yang ada. Contoh apa yang ada, logistiknya siapa, driversnya siapa, kru ataupun mekaniknya siapa, pit wall crewnya siapa, yang jaga makanan siapa. Jadi ini semua perlu di-compile, perlu dimonitor supaya bila sampai masanya dia tak kalang kabut. Okey, provided semua orang kena betul-betul bagi komitmen. Walaupun suka-suka, tolong-tolong, tapi komitmen mesti ada. Kalau misalnya tim-tim yang besar, tim yang ada hai guys, salam, bagi tim-tim yang besar, okay, yang ada ataupun tim yang ada bajet, dia mungkin boleh hire kru. Okay, dia boleh hire kru. Tapi walaupun hire kru pun kadang-kadang ada juga sebahagian kecil ataupun sebahagian besar daripada kru tu terdiri daripada kawan-kawan sendiri yang nak sama-sama belajar, yang nak sama-sama exposekan diri di dalam racing. Nak tengok apa je yang ada kat racing ni. Bila orang berlumba, orang pergi just untuk berlumba je ke? Tidak, macam-macam ada. Okay, macam-macam, semua aspek dititik beratkan. Okay, jangan kata kalau misalnya yang kau jaga makanan je tak penting. Tidak. Kalau misalnya yang kawan kita yang membantu dari segi makanan, kalau dia tak beli makanan ataupun dia tak dapatkan makanan ataupun dia dapatkan makanan yang tak betul, yang basi, yang whatever semua, contohlah, then satu tim akan jadi problem. Okay, driver akan jadi sakit dan tak boleh memandu, dan the whole team akan down. Okay, and the whole team akan down, dan the whole team juga tak dapat berlumba ataupun tak dapat menunjukkan cuba bersaing, okay, dengan persaingan yang sebenar. Okay. Seterusnya selepas dah ada organisasi, dan kita bagi tugas. Bagi tugas ni sebaik-baiknya bagi tugas tu bertulis dan ada job scope masing-masing, supaya tidak ada redundant, tak ada pertindihan tugas. Orang ni dia ni jaga logistik ataupun dia ni jaga makanan dan minuman, okey. Tetapi dalam masa sama dia juga kena jaga pit wall, okey. Jadi cuba elakkan daripada ada pertindihan dalam tugasan-tugasan yang diberi kepada team member. Okey, jangan, cuba elakkan daripada pertindihan-pertindihan ni. Sebab apa? Sebab pertindihan akan menyebabkan kru tersebut, kawan kita ni kelang kabut. Okey, kelang kabut bukan pasal dia kelang kabut, tidak, tetapi kadang-kadang keadaan ataupun situasi semasa tu akan memaksa dia untuk tak boleh buat dua kerja dalam satu masa. Okay. Contoh katalah dia kena dekat pit wall. Pit wall, antara kerja dia adalah kena ambil, kalau dia ada even kalau misalnya dia pakai tim, ada pakai com, tapi adalah sebaik-baiknya untuk pakai juga pit board, sebab com mungkin boleh fail. Tapi pit board ada, so bila dia bawa ataupun bila perlumbaan sedang berjalan, pit wall crew kena tahu berapa time, and then dia akan tunjukkan berapa time yang sebelum, dia tunjukkan lap time, berapa lap time untuk lap yang sebelumnya. Jadi kalau dia sendiri yang kena buat kerja, ataupun dia kena showkan pit wall tu, pit board tu, dia pit board tu, dalam masa yang sama, alamak, dia terlupa ataupun dia berteringat makanan tak siap lagi, so dia kena berlari. Jadi benda-benda macam ni kita cuba elakkan. Okay? Banyak benda lagi. Okay? Dalam masa yang sama, bila kita dah buat job scope, benda tu perlu jelas, dan setiap orang yang dipertanggungjawabkan kena bagi full commitment, dan jangan mencampuri urusan yang lain. Okey, contoh patutnya dia jaga bahagian A ataupun jaga pit wall, tapi dalam masa yang sama dia pun nak juga jaga tayar.
dalam masa yang sama dia mencampuri urusan orang lain, dan ini pun cuba dielakkan. Sebaik-baiknya kalau misalnya kita nak terangkan ataupun kita nak pembahagian kerja ni, kita duduk dalam satu meja, kita duduk betul-betul, kita buat discussion, kita brainstorm dan kita agihkan benda tu sama-sama. Sebabnya kadang-kadang biasa je kita pergi ni dalam keadaan suka sama suka. Maksudnya kita nak bantu-bantu, tolong sama sendiri. Tapi tak naklah nanti bila jadi hal balik race bermasam muka semuanya, kan? So kita nak kawan lama, kita nak race lama kalau boleh. Jadi cuba elakkan benda-benda yang macam tu. Okey. Jadi ada dua tadi yang saya nak tekankan. Satu, jangan ada pertindihan tugas. Okey, jangan ada pertindihan tugas di antara seorang dengan seorang kru tu. Yang kedua, selepas diberi tugas, jangan mencampuri tugas yang lain. Okey, kalau nak tanya, contohlah. Katalah untuk logistik ada head of logistik, and then ada dua kru. So yang bawa yang dua kru semua ni kira membantu, kan. Tapi janganlah pula bila dia ada problem, dia kena report kepada siapa yang dia punya head ataupun siapa yang monitor. Dia kena report. Jangan dia report ke tempat lain. Okey, contoh kru ada masalah apa dekat enjin. Okey, katalah mekanik ada masalah, ada salah seorang daripada mekanik ada masalah, nampak ada masalah dekat contoh plug lah katakan. Jangan pula dia pergi ambil plug tu, dia terus pergi ke tim principal, pergi ke sana ataupun tim manager yang besar. No, tak payah. Bagi tahu dengan kru, dia mesti ada dia punya head kru dia ataupun chief kru dia mesti ada. So bagi tahu. Sebab apa? Sebab benda-benda ni semua adalah benda nampak kecil, tapi bila benda-benda ni tidak dijaga, dia akan mengeruhkan keadaan, dia akan boleh memasamkan muka antara satu sama lain. Sebab nanti mungkin kru tak tahu, chief kru tak tahu, chief mekanik tak tahu, tiba-tiba manager datang cakap, kenapa yang ni kena bertukar-tukar. So dia tak tahu dan dia rasa di overlap dan sebagainya. Dia sebenarnya bukanlah sangat nak fikir pasal hierarki, dia ni mesti di bawah, dia ni mesti di atas, tidak. Tapi sebenarnya bila kita dalam team especially, kita sebenarnya tak boleh lari daripada rasa hormat. Kita kena rasa hormat, menghormati antara satu sama lain. Kita respect. Kalau misalnya dia yang paling berpengalaman, kalau dia orang ni chief crew ni adalah seorang yang berumur ataupun paling berpengalaman, dan kita hormat dia sebagai orang yang boleh membantu, yang boleh bagi guide kita. Bagi yang baru pula, yang tua ataupun yang berpengalaman, tidak semua cakap yang baru tak tahu apa-apa, tidak. Tapi kita hormat sebagai dia ada inisiatif dan nak bersama-sama dengan tim tu untuk maju ke depan, untuk sama-sama memajukan diri sendiri dan diri masing-masing dan tim tu. Jadi sebenarnya pada saya dekat mana-mana pun respect tu sangat penting. Okay? Respect tu sangat penting. Kita hormat antara satu sama lain. Jadi insya-Allah mungkin kita start dengan tim kecil. Lepas tu kita boleh dapatkan sumber ataupun dana untuk tim, dan mungkin kita boleh jadi satu tim yang besar. Dan kalau satu tim yang besar adalah start daripada tim yang kecil, dan tim yang kecil juga dan tim yang besar juga adalah start dengan organisasi ataupun dengan management plan pengurusan yang baik. Okey, kita start. Jangan kata bang, tim saya kecil je. Tak perlu nak pengurusan. Semua kita buat sama-sama. Ya betul, kita buat sama-sama, tetapi mesti ada juga pembahagian tugas tu. Ingat saya cakap, sebab ini nasihat saya. Sebab banyak sangat benda ataupun banyak sangat yang telah terjadi. Mula-mula tim elok, dapat 1-2 race, lepas tu dah berpecah yang tak sedap. Okay, saya sarankan yang pertama sekali ialah respect. Please respect each other dan jaga tutur kata kita, jaga emosi kita. InsyaAllah kita boleh bersama lama, walaupun akan datang tidak bersama lagi dalam tim tu, tetapi kita masih lagi boleh gurau. So kita ada haluan masing-masing, tetapi tanpa bermasam muka di antara satu sama lain. Okey, itu saya sentuh sebab saya sentuh
Sebab hari ni kita ada racing team dan sponsorship. Okay, so saya tadi sentuh berkenaan dengan racing team. Okay, racing team, pasukan lumba. Okay. Sebelum tu, ada apa-apa, kalau ada apa-apa soalan nak tanya berkenaan dengan topik kita malam ni, saya baru sentuh tentang racing team. Okay. Encik Raslan ada. Assalamualaikum Lan. Lama tak jumpa lah Lan. Okay. Encik Azman ada. Man, pinjam kereta Man. Sorry, selingan je Encik Azman ada. Alah, Cik Faizil, apa khabar Cik Faizil? Syok layan guna. Saya siang tadi pergi layan guna kat mana? Okay. Syok dia bawa dia ada satu tempat lah. Lama boleh jadi track tu dia. Baik. Okay. Jadi bila saya dah start dengan team, so yang penting sekali adalah kena ada carta organisasi ataupun hierarki ya, carta organisasi. Siapa buat apa, kemudian terjemahkan dia berbentuk tulis ataupun bagi dalam WhatsApp buat satu WhatsApp group kan. Buat panjang-panjang. Siapa ni, apa ni, dia buat apa, bahagikan tugas supaya tak ada redundant dan semua orang tahu siapa. Contoh tayar tak ada. So dekat siapa? Kalau misalnya ada dekat WhatsApp group, kita tahu Ahmad dengan Ali jaga tayar contoh. Jadi bukan nama sebenar. Jadi orang ataupun siapa yang perlukan ataupun siapa yang memerlukan lah. Jadi boleh terus kontak. Okay? Tetapi dengan syarat chief department masing-masing tahu informed, dan mungkin chief department masing-masing tu yang akan teruskan untuk deal dengan ataupun untuk cakap dengan dia berapa tayar nak pakai. Biasa kalau nak bila yang jaga tayar ataupun dia kata nak kena beli tayar, okeylah tayar, tapi rimnya mana? So kalau nak pergi kalau misalnya kadang-kadang dah ada rim, dah ada tayar dah tersedia, tapi ada juga tayar yang nak kena tukar. So kena bagi tahu dengan chief crew atau chief mekanik kena minta crew untuk angkat kereta dan buka tayar dan mana satu. So ini benda-benda ni semua adalah benda yang sangat penting bila kita pergi ke track dan sangat penting untuk dijaga dalam sesebuah pasukan lumba. Okey. Selepas daripada itu, ini adalah tugas ataupun lebihnya kepada tim principal ataupun bahagian sponsorship di dalam tim itu sendiri. Okey, sponsorship. Bila kita cakap pasal sponsorship, kita akan cakap pasal penajaan. Siapa yang nak taja? Apa yang dia nak taja? Macam mana nak dapatkan penaja? Yang pertama sekali, dia nak menaja ke? Okey, so benda-benda ni semua adalah benda-benda yang mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu, tapi hari ni saya bukan nak reveal pun, saya nak share semua benda. Saya nak share. Okey, bila kita cakap pasal sponsorship, maksudnya ialah kita nak memohon sumbangan penajaan. Okey, sumbangan penajaan. Jadi, kalau misalnya kita nak memohon sumbangan penajaan, adalah tidak manis. Kalau misalnya kita telefon ataupun kita jumpa minta macam tu, tak manis. Jadi apa yang sebaik-baiknya dibuat adalah kita kena buat kita punya sponsorship proposal. Kita buat kertas cadangan untuk penajaan. Dalam tu apa yang perlu ada? Kita masukkanlah introduction dia. Lepas tu kita masukkan kita ni tim siapa, di mana kita punya HQ ataupun kita alamat kita apa semua supaya senang untuk dihubungi. Kemudian kita masukkan situ driver's profile, ataupun crew profile, siapa dia punya team principal, siapa dia punya semua yang bahagian kita punya organisasi tu, semua kita masuk ke dalam tu. Termasuk sekali dengan driver-driver, dan kalau boleh ataupun memang sepatutnya kita masukkan sekali dengan kenderaan apa yang kita nak guna pakai. Kereta apa, supaya orang yang ada berminat penaja-penaja potential sponsors akan tengok, dan dia akan menarik minat penaja ni untuk tengok, okey, dia akan bawa kereta ni, dia akan bawa kereta ni. Dalam masa yang sama, itu sebab
Ada juga contoh macam penganjur macam Andian ada buat, MSF ada buat profiling untuk MSF tu punya race sendiri. So boleh download dan boleh masukkan dekat dalam sponsorship proposal tu. Apa gunanya? Sebab untuk satu benda ya, bila kita cakap pasal sponsor ni ialah dia akan berkait rapat ataupun dia akan berkisar tentang marketing. Dia akan berkisar pasal marketing. So dia nak tahu ROI dia, return of investment dia. Bila dia bayar RM1 dia nak tengok ROI dia. ROI dia as a sponsor, apa yang dia boleh dapat. So marketing lah. So bila marketing, dia akan tengok. Itu sebab kita kena tunjukkan profile profile team, lepas tu profile driver, karakter, race apa yang kita nak masuk, dan masukkan sekali cost yang terlibat, running cost especially. Running cost, so satu race dia punya fee dia berapa, tayar nak pakai berapa, cost lubricant, minyak hitam, minyak enjin, bla semua, brake pad, lepas tu logistik, towing, transponder, pit dan sebagainya. Semua tu masukkan dekat dalam satu kolom ataupun dalam running cost, supaya total nanti, katakanlah nak run satu race, kita perlukan 10,000 satu round. Satu tahun tu katakanlah ada 6 round. Maksudnya kita perlukan 60,000. Mungkin 60,000 untuk kita compete dan completekan the whole championship. Contoh ya, ni contoh. Katalah jadi 60,000, kita memerlukan 60,000. Jadi bila 60,000 mungkin sukar untuk kita dapatkan daripada satu orang opap 60,000, mungkin susah. Tetapi apa yang kita boleh buat adalah kita boleh pecah-pecahkan. Pecah-pecahkan ni maksudnya pecahkan. Kita buatlah itu kreativiti sendiri. Kita boleh buat contoh macam gold package. Gold package dia bayar 40,000 ke 50,000 ke, itu untuk gold package. So kita kena bagi tahu apa yang dia akan dapat. Kalau misalnya gold package ni dia bayar contohlah, kalau gold package 50,000, apa dia akan dapat? Dia akan dapat contoh nama dia nama dia Rashid lah kan. So nama dia Rashid. Company ni Rashid kan. Jadi dia boleh cakap Rashid sebagai nama tim yang depan, lepas tu campur nama tim tu, katalah nama tim tu ABC, so Rashid ABC Racing Team. So itulah yang biasanya dipraktikkan di normal practice, di mana kita boleh buat pecahan-pecahan, kita boleh buat package. So mungkinlah package A ataupun gold tadi kita buat package 50,000. Lepas tu kita adalah package kedua. Package kedua mungkin 30,000, package ketiga mungkin 20,000. Lepas tu package keempat, 5, 6, itu terpulang pada kita. Terpulang kepada tim nak tentukan apa dan apa yang dia boleh offer kepada sponsors. Bila sponsors tengok benda ni, apa dia akan buat? Dia akan calculate. Contohlah katakan macam saya tadi, katalah kita tengok nak running cost 60,000. Gold punya package 50,000. Sekarang katalah saya ada 50,000 yang untuk boleh dibelanjakan sebagai marketing punya cost. Jadi saya nak tahu bila saya bagi 50,000 tu, bila sponsor bagi 50,000 tu, berapa jatuh ataupun berapa jadi dia punya marketing punya cost. Itu sebab kita kena spell out, kita kena share, kita kena letak dekat situ. Contohlah event yang kita nak masuk ni, satu kali race ada 1,000 orang. Maksudnya ada 1,000 orang spectator. Jadi kalau misalnya kita tadi nak pergi 6 kali race, maksudnya 6 kali race 1,000, ada 6,000 orang. Contoh, tadi kata kita nak pakai 60,000. Katalah saya tak nak bayar lah 50,000. Saya nak tapau semua. Semua orang semua lain-lain semua tak ada masuk. Katalah saya nak tapau semua. Saya ambil semua 60,000. Maksudnya saya tahu kos saya satu kepada tadi 60,000,
So sekarang totalnya ada 6,000. Maksudnya satu kepala ataupun sepasang mata adalah RM10. Macam itulah cerita dia. Lebih kurang. So dia tahu okey marketing cost dia adalah. Jadi marketing cost ni akan jadi rendah kalau misalnya kita punya crowd tinggi ataupun kita punya cost jadi rendah. Okey, itu yang biasanya apa yang menarik minat. Lagi-lagi kalau misalnya kita ada followers, kita ada, kita katalah team tu ada followers yang ramai. Jadi bila dia boleh bagi tahu dengan potential sponsors, cakap okey, team ni ada 60,000 pengikut, team ni ada 100,000 pengikut. Jadi once dia bayar ataupun once dia join dengan team tu, dalam followers tu sahaja dia dah boleh bila dia letak je something macam ads ke apa dekat dalam dia punya FB ataupun dia punya website apa semua, so semua followers dia akan tengok, tahu. So automatically harga yang sponsor tu bagi dah ada ROI. ROI ni maksudnya apa yang dia dapat pulangan tu adalah daripada segi marketing tadi. Okey, ada apa-apa soalan tak? Kalau misalnya nak tanya boleh tanya. Okey. Maaf, saya cuba menerangkan dari perbualan ataupun bahasa yang paling simple, yang paling kita pakai hari-hari yang biasa kan. Tak adalah nak macam lecturer ke dalam kelas ke dalam kuliah sangat kan. Okey. Jadi kalau misalnya ada apa-apa soalan berkenaan dengan topik kita malam ni, iaitu racing team dan sponsorship. Okay, racing team dan sponsorship. Okay, kalau tak ada, saya nak teruskan sikit lagi. Do and don'ts. Okay, ataupun okay, bila kita deal dengan sponsors, okay, sepatutnya both party kena ada contract ataupun kena ada agreement. Okay, sepatutnya sebaik-baiknya both party kena ada contract ataupun agreement. So yang disponsor tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Yang tukang bagi sponsor pun happy sebab dia dah bagi tahu kalau macam ni boleh, kalau macam ni tak boleh. So both parties kena happy. Okay, barulah boleh jadi satu team dan boleh jadi team tu boleh ke depan sebab tak ada masalah dalaman. Okay, kalau misalnya masalah dalaman baru 1-2 race, lepas tu dua-dua masa muka, dua-dua split, then siapa yang nak habiskan the rest of the race. Okay, itu yang pentingnya. Jadi kita kena ada chemistry, is one chemistry, tapi kena ada kerjasama yang sangat rapat. Okay, barulah boleh ada chemistry. Ni tak ada apa-apa, tiba-tiba nak ada chemistry mungkin susah jugalah. So kalau jadi yang penting ialah kena tahu, kena spell out. Okey, saya nak macam ni, sponsor cakap saya nak macam ni. Okey, yang yang tukang yang di sponsor pula boleh cakap okey kalau macam tu kita nak payment bila contoh. Jadi tak adalah. Jadi once benda tu dah persetujui, jadi dua-dua kena respect dengan whatever mutual agreement yang dah ada. Kena respect. Okey, kena respect, and then kena respect dan kena hold benda tu sampai end of season. After habis end season, then tengok kalau misalnya sponsor happy ataupun sponsor ada bajet lagi untuk teruskan, dan alhamdulillah boleh teruskan mungkin bersama. Tapi kalau tak, mungkin kita boleh cari lain. Okey, salah satu benda yang sangat penting yang jangan kita yang saya nak ingatkan adalah kita kena faham tentang sponsors. Contoh, kalau kita minta sponsor kita boleh minta sponsors daripada mana-mana company whatever. Tapi jangan dalam industri yang sama. Okey, jangan dalam industri yang sama. Contoh, katakanlah saya ini adalah katalah race yang tak ada sekatan untuk tayar, tak ada sekatan untuk tayar. So saya pergi jumpa tayar Yokohama. Tolong sponsor kereta saya bla 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 bla, saya nak pakai tayar Yokohama. Yokohama atau tayar okey, sorry, tak ada cakap branding katalah brand A. Brand A ni dia kata okey, so nanti bagi dia fikir dulu. So dalam masa yang sama kita pula balik pergi ke tempat brand B.
Okey, kita pergi ke brand B. Okey. Jadi bila kita pergi pada brand B, and then sebelum dapat brand A ataupun brand B ni, kita dah pergi dua-dua. Lepas tu bila satu dapat, and then satu lagi pun kita ambil juga. So tak boleh ada dua brand ataupun dalam industri yang sama yang digunakan ataupun yang boleh diletakkan dalam satu kereta. Tak boleh. Memang sangat tak boleh. Sebab dia akan mengeruhkan keadaan, dan lagi-lagi both sponsors akan tak happy. Dua-dua akan tak happy. Dan satu lagi kita kena tahu, once kalau misalnya katakanlah sponsor tu dah agree dan dia pun dah bayar impromptu ataupun dia dah bayar full, dia dah bayar dan settle, tak ada masalah. Dari segi payment pun tak ada masalah. Dua-dua tak ada masalah. So kita kena tahu, kita kena ada dalam track tu sebagaimana apa yang kita janjikan. Okey, sebagaimana yang kita janjikan. Contoh, kita nak pergi race 6 round. Kita dah minta, kita dah discuss dengan sponsor, and then sponsors setuju. Dan sponsor pun bagi, tak ada masalah. Tetapi katakanlah after 2 rounds and then kereta ada problem. Apa kita boleh buat? Adakah kita letak je kereta tu dekat workshop? Apa kita boleh buat? Katalah kita dah janji dengan sponsor dah kata okey, kita akan main the whole race, semua saya tak ada masalah, and then kita pergi 6 round. Tapi lepas 2 round, round kedua kereta ada problem dan memerlukan enjin baru dan sebagainya. So kita pula ada masalah kereta masalah untuk buat enjin baru apa semua ada masalah. Jadi apa agaknya kita perlu buat? Ada tak siapa-siapa yang boleh jawab ataupun boleh bersama-sama bagi idea? Hai Syarina dengan Aisyah dengan ni baru semalam mesej dia. Encik Jo, Johari Mat Saleh ada lah. Okey. Encik Maicil tu tak? Hai sikit. Oh, Encik Megat Yusni. Okey, Ilham dah ada, terima kasih. Ezlin ada, terima kasih. Okey. So, ada tak idea ataupun siapa boleh bagi tahu? Kalau misalnya kita dah confirm, Sharina ada idea ataupun boleh share. Kalau kita ada 6 round, kita dah agree 6 round, tapi after 2 rounds kereta ada problem dan kita ada masalah untuk betulkan kereta tu, apa kita perlu buat? Okey. Baik, saya share. Pertama sekali kita kena maklumkan kepada sponsor. Okey, maklumkan. Yang kedua, walaupun sponsor kata okey, tak apa, tak payah keluar, tetapi it's our responsibility untuk make sure kereta tu ada di track walaupun bukan dalam litar. Okey. Thank you Zarina. Alright. Situasi dia ialah kita ada 6 round. Sponsor dah bagi tahu, dah bagi semua, tak ada masalah. Tapi after 2 rounds kita ada problem. Apa kita perlu buat? Satu, kita boleh let sponsor know yang kita ada problem. Tetapi katakan kalau misalnya sponsor cakap okey, then this round you tak datang lah. Okey, jangan tak datang. On the third round, kita punya responsibility bawa kereta tu, walaupun tak siap, sebaik-baiknya, walaupun dia kereta tak siap, bawa dan letak dekat pit. Okey, letak dekat pit. Sebab apa? Sebab bayaran sponsorship tadi adalah untuk kereta tu dilihat oleh crowds ataupun spectator yang datang. Kalau misalnya kereta tu tak datang ke situ, kereta tu ada dekat workshop, tak ada siapa yang tengok. Dan sorry to say, sponsors ada hak untuk mempertikaikan ataupun untuk
argue ke ataupun untuk whatever, mungkin yang lebih teruk mungkin sue dan sebagainya. Okey, jadi yang sepatutnya ialah walaupun dia tak boleh jalan, tapi yang sebaik-baik buat jalan lah. Tapi kalau bisa tak boleh jalan pun bawa tow, kena keluar modal whatever semua, tow letak dalam pit, bayar pit pun letak ataupun tak ada pit pun, tapi letak di track supaya orang ramai yang datang tengok dan semua mata melihat kereta tu. Okey. Berkenaan dengan race tak race, team nombor 2. Maksudnya sebab it's all about marketing. It's all about marketing. Tapi kalau misalnya kereta tu boleh bergerak, lepas tu kereta tu pula boleh competitive enough untuk bersaing, dan lepas tu bila dia pula bila kereta tu pula boleh duduk di depan, memang bonus plus bonus plus bonus plus bonus plus bonus. Itu yang menyebabkan sponsors happy untuk be ataupun untuk bersama dengan tim yang biasanya kereta tu dekat depan. Okey, yang kat belakang tadi tak apalah, kita cubalah cari, kita usaha lagi. Okey, insya-Allah ada tu. Okey. Baik, ada apa-apa soalan tak? Nak tanyalah kenapa dia keluar masuk. Ada apa soalan tak? Encik Ethan Jehan lah, ada kat sini. Okey. Okey, kalau tadi 10-11 minit. Okey. So maksudnya saya dah ke udara lebih kurang dalam 41 minit. Kalau ada apa-apa soalan, saya tunggu dalam seminit 2 kalau ada. Okey. Kalau ada tapi malu ataupun tak sempat nak tengok kat sini, mungkin masa sekarang ni tak sempat nak bersama saya live sekarang, ataupun baru tengok lepas ni, daripada habis live nanti, boleh je PM saya, tanya ke whatever semua, PM dekat ni. Ya Majil, ada apa tu? So boleh je PM saya, insya-Allah saya akan bantulah dari segi bagi buah fikiran ataupun pandangan. Okey, apa yang perlu dibuat. Okey. Cil, tunggu ni. Okey. So selingan sikit. Sekarang ni biasanya kan hari Jumaat malam ni pukul 10 lebih ni semua korang tengah buat apa Memanglah tengah live ke, tengah tengok live ni. Terima kasih banyaklah sebab spend your time dengan saya. Tetapi nak tanya juga, roughly tengah apa tengok TV? Tengah, kalau macam Michael biasanya dia nak pergi depan ni, dia pergi karaoke lah ni. Boleh kejap pula. Kau panjang sangat ke nak tanya? Panjang-panjang kita PM je Cil. Tak apalah, share sini. Tengok apa yang boleh. Okey. Tengok TV, lepas tu kat sini join juga. So kau tengok dua-dua ke apa Jai? So far macam mana? Okey ke? Satu, terima kasihlah sebab bersama dengan saya kan, dengan FCY dan apa tu, dengan Full Course Yellow ni. Tapi dalam masa yang sama, kalau ada feedback, kalau ada soalan-soalan ataupun kalau ada pandangan-pandangan, saya dan SSCD sedia menerima. Ada kritikan ke apa ke semua, just bagi tahulah WhatsApp personal ke apa. Okey, dari segi coverage memang meluas kalau masuk race. Tapi kalau race tu tak ramai tengok, macam mana? Kalau yang dijanjikan dengan sponsor tak sama dengan yang macam proposal. Okey. Itu sebab bila kita, saya cakap dari segi, daripada coverage memang meluas kalau masuk race. Tapi kalau race tu tak ramai tengok, macam mana? Bila kita masuk race yang coverage dia kurang, sebab kita as a racer, kita dah tahu dah. Kita almost tahu which race ataupun race tu yang macam mana coverage dia ataupun apa semua kita dah tahu. That's why sebagai optionnya ialah team tu sendiri, ataupun driver ke ataupun team, especially team lah. Team tu kena create dia punya followers sendiri supaya event yang dia nak masuk tu supaya sponsor dia dengan sponsor tidak bergantung 100% kepada event punya promotion ataupun event tu punya coverage.
Maksudnya dia sendiri boleh dia sendiri ada followers yang ramai, dan dia sendiri boleh create, dan dia sendiri boleh tarik sponsor tu untuk okay, see, kita ada followers yang sebegini ramai. Walaupun dia tak ada contohlah race tu di mana-mana yang mungkin kurang coverage, dan dia boleh cover dekat situ. Satu lagi yang ramai yang saya tengok pakai video lah, masa buat coverage dekat ni, live lah apa semua, dan itu sangat bagus lah. Sebabnya dia ROI ni adalah benda yang macam mana kita nak sampaikan kepada sponsor yang dia belanja RM1, dia boleh dapat 10 orang. Contoh macam tu. Berbanding dengan dia belanja RM10, hanya dapat seorang saja. Itu dia punya main objective dia ialah itu. It's all about marketing. Okay. Kalau yang dijanjikan sponsor tak sama dengan macam proposal. Cil malam Sabtu ni lalu, selalu tengok SAD. Ya ke Cil? Terima kasih banyak. Okay. Boleh Cil jawapan? So the main objective dia adalah marketing. Main objective dia adalah marketing. Okay. Kalau yang janjikan. Jadi kalau boleh, semasa kita buat sponsorship proposal tu, jangan kita exaggerate. Maksudnya jangan kita, kalau misalnya katalah realitinya race tu dekat Uganda katakan. So reality ni adalah 10 orang. Lepas tu kita nak pergi sana, dan kita nak cakap dengan sponsor yang kita nak race dekat Uganda. So Uganda bukan nama negeri sebenar. Jadi kalau misalnya kita tahu race dekat situ, ataupun race dekat pulau AAA ni 10 orang, kita nak race kat situ. Jangan kita cakap dengan sponsor yang tempat tu ada 10,000 orang. Tak. Okay, kita kena be realistic. Sebab ada sponsor yang sukakan, kebanyakan sponsor tak suka benda yang dibuat-buat ataupun benda yang menipu, tak. Okay, but 10 orang lah cakap. That's why satu lagi pula, jangan ni satu benda, jangan letak kat situ kita akan jadi champion tahun ni. Cuba avoid daripada benda macam tu. Sebab benda-benda tu boleh diguna pakai kemudian hari untuk bank balik the team. Okay, ini saya bagi both untuk kedua-dua parti. Okay. Nah, okay. So saya bagi ni untuk kedua-dua parti, untuk racer dan untuk team dan untuk sponsors. So paling penting adalah masa perbincangan awal. Itu yang paling penting. Kemudian buat agreement, buat mutual understanding, and then buat sign. Itu sebab tim-tim yang besar-besar, tim-tim yang dah stable, tim yang dah established, kenapa apa dia buat lagi? Dia buat press conference. Kenapa? Sebab dia nak bagi tahu siapa drivers line up dia. And then dalam masa sama, benda-benda tu semua adalah marketing. Itu adalah marketing tool. Okay, dalam masa sama bila dia buat macam tu, so orang, wartawan, semua orang dah keep NI untuk diorang. Okay, dah tengok dah. Jadi dia ni akan jadi perhatian. Bila dia jadi perhatian, maksudnya sponsors yang masuk akan dapat ROI yang lebih. Okay, setuju? Kalau bukan diri sendiri yang promote diri kita, siapa lagi? Simon. Sponsor nak marketing dan publish jenama mereka. Kita sebagai racer kena pandai marketkan produk diorang. Baik, betul. Sebagai pembawa penjenama, kena rajin publish dan tunjukkan diri kita walaupun ramai yang jemu. Macam mana nak cari sponsor abang? Company-company macam mana yang ada duit boleh sponsor ni? Aduh, abang pun tak ada sponsor, Cil. Okay, satu benda yang boleh di-share pada semua. Normally, sebab bila satu tahun kita ada racing team kita sendiri, katakan. Katalah kita punya racing team ABC. Tapi kalau boleh, sebab bila racing team ni banyak company yang bila minta sponsor je, dia lari. Memanglah. So tak semua company yang willing untuk bagi sponsor. That's why memang kita agak sakit lah. Dan motorsport ni memang industri yang mahal kan. Jadi memang dah lah susah dapat sponsor. Itu sebabnya kenapa SSAD di sini untuk bantu, untuk bagi guide, bukan setakat di track apa semua, tapi bagi untuk bagi guide yang pada mana yang baru nak mula supaya dapat guide yang betul. Saya tak untuk sekurang-kurangnya dapat reducekan cost training dan sebagainya. Okay, dan in proper way. Lagi banyak company. Okay,
tentang sponsor lagi. Kalau ada apa-apa yang nak share ataupun nak tanya lagi sponsor, sebab nampak meriah malam ni sebabnya kita ada topik yang agak hangat ataupun yang agak penting, sebab benda ni yang paling susah. Benda memang paling susah, tapi yang penting dia macam ni. Apa yang saya cuba buat, apa yang saya cuba sampaikan ni adalah apa yang kita perlu buat dalam sebagai usaha kita. Okey, usaha kita. Tapi selebihnya kita tak boleh nafikan. Kita usaha, lepas tu usaha kita doa, lepas doa tawakal. Maksudnya bila kita tawakal, ada yang mungkin berhasil atau ada yang tidak. Ada rezeki kita dan ada yang bukan rezeki kita. Okey. Okey, dari segi penonjolan diri. Okey, saya nak komen sikit daripada segi penonjolan diri. Penonjolan diri ni sangat bagus sebab kita cuba mempopularkan diri kita supaya kita ada followers. Okey. Kenapa bila kita ada followers? Sebab kita nak memerlukan followers tu untuk dapatkan ataupun jadikan salah satu daripada ROI untuk sponsor kita. Okey, betul. Cuma berhati-hati bila kita kita nak cari followers, means kita dah almost nak ke arah public figure. Bila kita public figure dan kita ada benda-benda yang sangat banyak kena jaga. Okey, kena banyak benda jaga. Kita punya pergaulan, kita punya tutur kata, kita punya status dalam FB kita ni macam-macam semua kena jaga. Okey, bukanlah kita tak boleh jadi diri kita sendiri, tetapi orang sentiasa menilai. Okey, orang sentiasa menilai. Macam kita orang kan, macam abang kan, selalu menilai, tengok my chill ni macam mana. Tapi tengok bila dia nyanyi tu rasa sedap juga, boleh pakai lah. Okey Cil, macam mana nak maintain sponsor? Kebanyakan sponsor setahun je, lepas tu dah habis. Rasanya kena banyak drama lagi baru rating naik kot, macam hati-hati seorang. Ya, kau bukannya kau ni ke Cil? Apa, dah master okay, sponsor. Okey, berkenaan dengan macam mana nak maintain sponsor ni, kita tak boleh yang penting adalah dalam setahun kita bersama dengan sponsor tu, kita kena buat habis baik. Dan kadang-kadang ada yang kita dah buat habis baik pun, dah dapat the best result pun, tapi still next year dia tak nak dengan kita, ataupun dia ada pelbagai alasan dia lah, ataupun tak apa. Tapi kita respect each other sebab dan satu niat. Sebab apa pun adalah kita usaha is rezeki. Tawakal. Okey, doa lepas tu tawakal. Sebab benda tu ada rezeki. Mungkin ada rezeki dia raise tahun ni, mungkin ada rezeki dia raise nanti lain, mungkin ada tak ada rezeki, kita tak tahu. Bila tak ada rezeki dan kita cuba usaha yang lain pula. Kalau macam mana nak maintain sponsor tu bukan tak ada jawapan spesifik. So kita tak boleh salahkan juga, sebab kadang-kadang bila sponsor kita, kadang-kadang diorang pun ada naik turunnya company diorang. Mungkin dia boleh bagi kita setahun, lepas tu dia tu tahun depan mungkin dia akan revise balik. Tengok the whole tahun tu, walaupun team dah buat benda yang baik, tetapi rating ataupun dia punya dia boleh dapat ROI dari segi marketing dia, tetapi dia tak dapat pulangan secara visible ataupun pulangan yang realistik. Maksudnya sebab dia ada, bila kita cakap pasal marketing ni, dia ada dua. Satu, dia akan dapat pulangan dari segi tangible, benda yang nampak. Maksudnya biasanya duit lah, monetary. Tapi satu benda ni adalah moral. So apa yang kita buat, apa yang dalam racing ni buat untuk sponsors ni adalah bagi dia moral, ROI dari segi moral. Moral maksudnya nama, produk, branding. Kita naikkan branding tu. Tetapi mungkin kita dah buat dah habis baik dan dah sukses dari segi tu. 3 juta orang tengok kita punya live, atau 3 juta, 10 juta orang tengok. Fine. Tapi mungkin daripada situ tidak dapat juga menaikkan produk sales, sales dia. Mungkin kita tak tahu. Jadi kita tak boleh lah, tak ada salahkan pun. Tapi kita kena, itu sebab kena respect dengan whatever sponsor yang kita ada. Kita kena respect dua-dua, semua yang terlibat dalam understanding atau agreement tu kena sangat-sangat respect each other. Okay, semoga motorsport kita makin maju, bang, ekonomi kita. Ya, betul.
Siapa yang tak sakit ekonomi bila race kan? Okey, tapi walau macam mana pun saya nak ucap tahniah lah kepada ramai. Maicil antaranya, Jai pun antaranya. Okey, JR Muci contoh. Tim-tim yang dapat bangkit, dapat spark and then dapat menarik minat, dapat dapat menarik minat sponsor-sponsor untuk sponsor, itu dah satu kira benda yang baik. Benda yang baik. Dan nasihat saya satu lagi again, respect. Okay, respect apa yang kita buat, and then always thanks to them. Sebab kalau saya diorang tak tolong, dan kita pun susah nak ada dekat situ. Okay, race bukan pasal, ya betul, race pasal kemenangan, tetapi yang paling penting sekali adalah macam mana kita nak duduk lebih lama dalam track. Bukan necessarily lama tu orang habis 10 lap, kita nak habiskan 12 lap ataupun 20 lap. So 10 lap tu kita 10 kali checker flag, tidak. Tapi kita nak race yang lebih lama, yang selagi mana kita boleh bertahan dekat dalam track. Mungkin 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Okey, itu yang susah. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak kepada semua. Terima kasih Cil, Jai dan semua yang Nizan Ano, apa khabar Jai? So terima kasih banyak pada semua. Alhamdulillah. Sorry again, sampai kat sejam pula. Saya expect tak adalah banyak sangat, tapi itulah dia apa yang saya selalu nak share. Apa yang kita share kat dalam kelas ni, biasanya so saya akan share juga sini, InsyaAllah Cil. Okay. Jadi nak race sampai tu macam sipu-sipu Okay, kau banyak sipu kan? Okay, jadi itu saja. InsyaAllah kita akan jumpa lagi InsyaAllah hari Selasa ni nanti. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang support saya. Thank you Cil. Okay, semua yang support saya dan semua yang support SSAD. InsyaAllah kita akan cuba keluarkan topik-topik ataupun topik-topik yang agak membantu. Dan sebelum saya undur diri, sekali lagi saya minta tolong war-warkan kepada kawan-kawan, tolong share kepada grup-grup lain dalam FB dan sebagainya. Sebab pada saya apa yang the whole FCY, kalau boleh pergi dekat split second advanced driving tu, dan kita ada FCY daripada FCY 1 sampai FCY 8 sekarang. Tolak satu je masa kita dekat MSF dinner, kita tak ada live. Jadi tolong sharekan semua ni, sebab saya percaya banyak benda yang boleh memberi manfaat dengan apa yang kita sharekan. Okay, baik dari segi defensive drivingnya, baik dari segi road safety-nya, baik dari segi racingnya, racing equipment. Dan hari ni kita pergi masuk pula kepada racing team dan sponsorship. InsyaAllah yang akan datang kita akan cuba pergi pula pada rules and regulation dia dan berbagai lagi, insyaAllah. Okay? So terima kasih banyak. Tolong sharekan kepada kawan-kawan dan tolong share kepada kawan-kawan juga berkenaan dengan SSAD. Apa yang SSAD buat? SSAD buat kita buat kelas safety, defensive, advanced driving dengan racing. Dan kita so far yang kita as a pioneer dalam simulator coaching. Apa kita buat? Kita buat kelas, kita buat teori. Lepas teori kita buat praktikal menggunakan simulator, iaitu alat bantuan mengajar kita. Selepas daripada itu baru kita pergi ke track ataupun kita pergi ke kawasan lapang untuk kita praktikkan apa yang kita dah buat. Okey, terima kasih banyak semua. Alhamdulillah kita dah sampai penghujung. InsyaAllah kita jumpa lagi hari Selasa nanti. Terima kasih sekali lagi. Dan jangan lupa SSAD Drive with Knowledge. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat malam. Alright, FCY board down in 5, 4, 3, 2, 1. Bye. Assalamualaikum.